bangga dengan sukacitanya mempersilakan Yang Amat Arif Datuk Abbas Nordin untuk menyampaikan syarah pengajian Tauhid. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis yang saya hormati Puan Nusniati binti Mansur bersama kepimpinan Gemma Nur Iman, para asatizah, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan semula kita pada minggu ini bagi menyambung kuliah tauhid kita berdasarkan kitab Matan Ummul Barahin yang disyarah oleh Dr. Yusri Mazlan dan kawan-kawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati majlis kita pada malam ini, membukakan pintu nur kefahamannya kepada kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah taala memberkati dan mengampuni dosa-dosa kita insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, sebelum kita masuk kepada sambungan kuliah tauhid, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh peristiwa yang diviralkan berkaitan dengan suatu filem Mentega Terbang. Mungkin hadirin hadirat sebahagiannya ataupun keseluruhannya dah maklumlah. Filem Mentega Terbang yang ditayangkan di internet, bukan di pawagam. Yang satu filem yang sama sekali menggugat keimanan kita, yang secara beraninya memprovokasi seolah-olah satu cubaan untuk mengganggu dan menggugat keimanan umat Islam di Malaysia yang selama ini berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu filem yang nak menonjolkan fahaman Islam liberal, yang nak menyamaratakan semua agama. Jadi saya amat berharaplah pada hadirin hadirat sekalian supaya kita memantau semua ahli keluarga kita supaya tidak terpengaruh dengan filem ini. Sebaik saja filem ini diviralkan, saya telah dihubungi oleh Mufti Negeri Sembilan, mantan Mufti Negeri Sembilan, Sahibus Samahah Datuk Haji Muhammad Yusof bin Ahmad, supaya saya segera melapor dan juga memaklumkan kepada Yang Berhormat Menteri, yang kebetulan Yang Berhormat Menteri ini bekas bos saya, dan alhamdulillah saya telah menghubungi pejabat menteri, dan saya ingat pada hari yang sama iaitu pada hari ini Jumaat,
hari Selasa tak silap saya, ataupun hari Rabu, ya. Hari Selasa, ya. Hari Selasa petang itu Yang Berhormat Menteri telah pun mengeluarkan kenyataan, ya, menggesa, ya, umat Islam supaya berhati-hati, ya, terhadap filem ini, dan juga telah mengarahkan pihak JAKIM, ya, untuk mengadakan siasatan lanjut, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, inilah tanda-tanda akhir zaman, apa di mana terlalu banyak fahaman yang menyeleweng, ya. Tajuk filem tu Mentega Terbang, saya ingat, tak payah tengok pun lagi baguslah, ya. Saya dipahamkan sekarang ni telah disekat, ya, tayangannya di internet. Alhamdulillah lah, ya. Sebab katanya kalau tayang di internet ni tak perlu kelulusan, ya. Jadi itulah, ya, kita, ya, itulah mustahaknya kita mengaji bab tauhid ni, supaya bila kita ada kefahaman, ya, kefahaman berkaitan dengan tauhid ini, dengan cepat, ya, kita boleh membuat pertimbangan yang wajar bahawa fahaman yang dibawa itu betul ke tak betul, ya. Bagi yang ketinggalan lah, ya, jamaah dalam grup ni yang ketinggalan apa filem apa ni Mentega Terbang ni, ini mengisahkan apa ni, ya, filem ini dibuat campuran orang Islam dan orang bukan Islam. Yang sangat menyedihkan saya ialah pengarahnya orang Islam, ya, penerbitnya orang kafir, ya, pengarah filemnya tu orang Islam. Antara dialognya ialah, ya, seorang wanita yang kononnya sedang mencari-cari kebenaran lah, ya, selamba je meminta, ya, dengan kawannya yang bukan beragama Islam yang sedang makan daging babi, dia nak minta makan sikit, tak ada masalah, dia kata, ya. Wal iyazubillah, ya. Dan juga antara dialognya itu seorang bapa, ya, kepada perempuan tadi ni, ya, seolah-olah membenarkan anak je ni nak murtad, nak keluar daripada agama Islam, ya. Ini satu filem yang sangat berbahaya. Pada saya satu filem yang cuba apa nak mencabar agama Islam itu sendirilah pada saya, ya. Jadi ini provokasi akhir zaman, ya, musuh-musuh Islam terhadap agama Islam, ya. Jadi yang betul lah, yang kita risau ni adalah anak-anak muda kita yang tak ada kepahaman dan juga asas akidah yang kuat, ya. Jadi mustahak, ya, hadirin hadirat sekalian, ya, supaya kita pantau anak-anak kita tidak terpengaruh, ya, dengan fahaman-fahaman Islam liberal ini, ya. Apa maksud Islam liberal? Iaitu menyamaratakan, ya, menyamaratakan agama ini, ya. Kalau ada dialog ataupun kata-kata daripada kawan-kawan kita yang mengatakan semua agama ni sama, wal iyazubillah, ini perkataan yang sangat menjejaskan akidah kita. Sedangkan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itulah yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Hanya Islam agama di sisi Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak kata semua agama sama? Ya, jadi hadirin hadirat, ya, jika ada di kalangan kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang mengeluarkan perkataan, contoh, dia kata semua agama sama, semua agama mengajak kebaikan. Ini perkataan yang sangat berbahaya, bercanggah dengan akidah kita ni, ya. Mana boleh agama semua sama? Al-Islamu ya'lu, Islam itu yang tertinggi. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Hanya Islam sahaja agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, hadirin hadirat sekalian, ya, ini pengaruh-pengaruh, ya, daripada ajaran yang nak merosakkan Islam, ya.
Tidak akan ada agama yang boleh menyamai Islam. Tak akan ada. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, sebab itu saya pernah kongsikan dulu fahaman tauhid 3 ya. Fahaman tauhid 3 antaranya itulah nak menyamaratakan fahaman ketuhanan orang kafir dengan orang Islam. Dengan alasan ayat Quran yang disebutkan dalam ayat Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanya kepada mereka orang kafir ni, siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah. Jadi samalah kata fahaman akidah samalah. Orang kafir pun kata yang cipta langit dan bumi Allah. Kita orang Islam pun sama juga. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Tak sama. Ini fahaman yang sangat berbahaya. Menyamakan agama Islam dengan agama bukan Islam. Ini fahaman tauhid 3. Itu fahaman yang uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat dipecah-pecahkannya. Jadi mustahak, sebab itu hadirin hadirat sekalian, mustahak kita mengaji sifat 20 ni. Yang kita sedang mengaji ni. Faham mustahak sangat. Supaya kita boleh membezakan fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hadirin hadirat sekalian, jadi itulah sebelum kita masuk kepada pengajian kita pada malam ni, saya kira ini satu inilah saya berkongsi berkaitan dengan perkara ini. Alhamdulillah pihak Yang Berhormat Menteri Agama kita pun dah keluarkan kenyataan, dan saya kira sekarang JAKIM pun sedang menyiasat dan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk di soal siasat dan mungkin diberi nasihat dan sebagainya. Yang kita bimbang sekarang adalah generasi muda lah. Generasi muda yang tak belajar agama, ataupun ibu bapanya pun tidak mementingkan pelajaran fardu ain yang asas agama, mengenal Allah dan sebagainya. Ini mustahak hadirin hadirat sekalian. Sebab itu kita alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita untuk bersama-sama berkongsi, kita bermuzakarah, memahami pengajian yang manhaj yang betul, yang jelas dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya yang sempurna, yang telah disusun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, berasaskan pengajian sifat 20. Jadi hadirin hadirat sekalian, sekali lagi saya tegaskan, kenapa sifat 20? Kenapa 20 sahaja? Sebenarnya sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terhingga banyaknya. Yang kita wajib faham sekurang-kurangnya, yang paling asas kita wajib faham, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Tidak ada cacat celah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang tiada cacat celahnya, yang tidak ada kurangnya, yang tidak terhingga banyaknya. Cuma alhamdulillah para ulama tauhid yang terdahulu telah menyusun bagi memudahkan kita memaham, bagi memudahkan kita faham nak mengenal Allah melalui sifat 20 yang telah dikaji oleh para ulama berdasarkan kajian, mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji Asmaul Husna, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diringkaskan kepada sifat 20. Jadi untuk mudah kita faham.
Jadi hadirin dan sekalian ya, kita masuk balik ya, kita masuk kepada sambungan ya pengajian kita insya-Allah pada malam ini. Ada pertanyaan di dalam ni. Pertanyaan saya yang bagi Datuk, tidak adakah undang-undang dalam hal ini ya? Seperti yang saya maklumkan tadilah ya, pihak JAKIM sedang meneliti hal ini dan kita sedang tengoklah ya. Saya ingat pihak JAKIM pun sedang memanggil pihak yang terlibat, dan di JAKIM itu ada penasihat undang-undang yang didatangkan khas daripada Jabatan Peguam Negara yang bertugas di JAKIM sebagai penasihat undang-undang dan kalau tak silap saya, Yang Berhormat Menteri pun telah mengarahkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan juga untuk meneliti perkara ini. Dan di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan itu juga ada penguatkuasa agama penguatkuasa agama ni bertanggungjawablah untuk menyiasat jika ada kes maka kes ini akan dibawa kepada Ketua Pendakwa Syar'i Wilayah Persekutuan untuk ditimbang jika ada kes akan dituduh di mahkamah ini prosesnya Jadi kita haraplah pihak-pihak yang terlibat ini pihak JAKIM, pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan juga Yang Berhormat Menteri juga telah mengarahkan SKMM Suruhanjaya Komunikasi Multimedia kita untuk melihat juga perkara yang sama dan bagaimana perkara ini boleh disekat mudah-mudahanlah kita doalah sama-sama, mudah-mudahan perkara yang nak menggugat akidah umat Islam di negara ini dapat kita pantau, dapat kita tangani dengan segera insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, kita balik kepada muka surat 137 buku kita Syarah Matan Ummul Barahin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Pasal yang keempat iaitu hayat, itu sifat hayat, iaitu sifat yang keempat dalam sifat-sifat ma'ani dalam bab sifat 20 yang ini sifat yang ke-10 sifat hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayatu, kita tengok matan. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Yang ke-10 iaitu sifat hayat yang bermaksud hidup. Ia tidak berta'alluq dengan sesuatu jadi sifat hayat ni mudah sebab dia tak berta'alluq dia tidak berta'alluq, tak ada ta'alluq saluhi qadim, tak ada ta'alluq tanjizi qadim, tidak ada ta'alluq tanjizi hadis, tak ada jadi mudah kita nak faham insya-Allah Jadi dalam matan risalah Al-Bajuri fi Tauhid disebutkan al-hayatu, ni tak ada dalam buku tu wahiya sifatun qadimatun. Dia sama juga dengan sifat-sifat ma'ani yang lain, iaitu sifat hayat ini iaitu sifat yang qadim sifat yang qadim yang berdiri pada zat qaimatun bi zatihi yang berdiri pada zat yang tak bercerai tanggal dengan zat Allahu Subhanahu wa taala. Qadimatun maknanya ada zat, adalah sifat tu qadimah, tak ada permulaan kita tengok syarah keterangan. Sifat ma'ani yang keempat adalah sifat hayat sifat hayat bermaksud Allah Allahu Azza wa Jalla itu hidup hakikat sifat ini adalah satu sifat yang dinisbahkan kepada wujud wujud zat Allahu Subhanahu wa taala, maka adalah di sana sifat hayat, sifat
hayat maknanya zat Allah Subhanahu wa taala itu hidup, ya. Hal ini bermaksud sifat ini ya, dapat dilihat di akhirat kelak jika Allah Taala bukakan hijab daripada kita, ya. Sifat ini mengesahkan keberadaan sifat al-idrak, yang ini memperdapatkan sesuatu, antaranya kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya. Sifat hayat ini tidak bertakluk dengan sesuatu sama ada yang wajib, harus dan mustahil, ya. Hadirin hadirat sekalian, apa yang kita nak faham daripada sifat hayat ni, ya? Sifat hayat bermaksud Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya hidup, ya. Di dalam risalah Al-Bajuri sebut sifatun qadimatun, sifat yang qadim. Sifat hayat ni qadim, ya. Yang bermaksud Allah Taala itu hidup. Hidup sejak bila? Sejak bila hidup? Tak ada permulaan, ya. Bila sebut qadimah, tak ada permulaan, ya. Qadimatun, tak ada permulaan. Hidup kita ada permulaan. Nak faham, kita banding dengan makhluk. Sebab itu bila kita mengaji tauhid ni, kita banding dengan makhluk, cepat kita faham. Hidup yang macam mana? Hidup kita memerlukan nyawa. Allah Ta'ala tiupkan roh, beri kita nyawa, baru kita hidup. Hidup Allah Subhanahu wa taala, sifat hayat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, perlu nyawa ke tidak? Tak perlu nyawa. Yang perlu nyawa ni makhluk. Mudah kita faham begitu, ya. Jadi tak ada nyawa, macam mana pula hidup? Tu. Jangan banding begitu. Jangan kita banding begitu, sebab kita makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Dialah yang menciptakan nyawa. Dialah yang menciptakan kita. Jadi kalau kita fikir macam mana, mungkin tak sampailah otak kita. Macam mana pula hidup tak ada nyawa? Tak sampai. Kita tak sampai. Kalau kita fikir zat Allah Subhanahu Wa Taala, tak sampai kita. Yang mustahak kita faham dan kita yakin hidup. Allah Ta'ala tu hidup, ya. Sifatnya hidup. Kalau dia tak hidup, macam mana dia nak jadikan kita? Macam mana? Sebab itu disebut dalam tadi ni, dalam ayat tu, sifat ini mengesahkan keberadaan sifat al-idrak, iaitu sifat ma'ani yang lain, ya. Itu sifat kudrat, sifat iradat, ya. Kalau tak hidup, macam mana Allah Ta'ala ada kudrat pula? Kan tak teli tu kan, tak apa, mustahil lah keadaan itu, ya. Kalau Allah Subhanahu Taala itu tak hidup, bagaimana dia nak berkehendak, iradat, nak menentukan, ya, bagaimana dia nak berilmu, ya, sifat dia yang berilmu, ya, dan lain-lain sifat lagi, ya, mustahil, ya. Jadi sifat hayat ini mengesahkan, ya, sifat-sifat ma'ani yang lain, ya. Dan tidak bertakluk, ya, tidak bertakluk dengan sesuatu sama ada yang wajib, yang harus dan mustahil. Dia tak ada fungsinya, yang lain tu tak ada, ya. Dia nak mengesahkan, hanya nak mengesahkan, ya, nak memahamkan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya hidup, ya. Hidupnya tak sama macam kita. Jangan kita bayang pula, ya. Jangan pula kita bayangkan bila maksud hidup ni maknanya bernyawa. Tidak, ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan nyawa untuk hidup. Kita makhluklah, ya, yang memerlukan nyawa untuk hidup. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan nyawa untuk hidup, ya. Nyawa ni pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga, ya. Ditiupkan nyawa ni, ditiupkan roh ni kepada kita
barulah kita hidup. Ya, sama juga kepada makhluk-makhluk lain yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuklah haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya. Saya ingat tu mudah kot nak faham. Kita mudah nak faham lah. Yang mustahak sekarang maknanya kita faham Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya hidup, hidupnya tak sama macam makhluk. Ya? Tak sama macam makhluk. Alhamdulillah, insya-Allah kita faham. Ya? Allah Subhanahu wa taala, muka surat 138. Ya? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat hayat dan ia adalah berlainan dengan sifat hayat yang ada pada makhluk. Saya dah sebut tadi. Ya? Berlainan dengan sifat hayat ataupun sifat hidup yang ada pada makhluk ciptaannya. Manusia hidup dengan nyawa yang meresap di dalam badan mereka, maka mereka wajib merasai mati. Hal ini adalah bertepatan dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Nampak? Lagi mudah kita faham dekat situ. Ya, banding dengan makhluk tadi. Ya, makhluk hidup dengan nyawa. Bila ada nyawa maka tentu akan mati. Ya, sebab dalam Quran sebut setiap yang bernyawa akan mati. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan nyawa untuk hidup. Ya, ya, hidupnya qadimah tadi. Qadimah, tak ada permulaan. Ya, kalau yang ada permulaan ini adalah makhluk. Ya, macam kita ada permulaan. Semua benda yang ada dalam dunia ni ada permulaan. Ya, termasuklah arasy pun ada permulaan. Termasuklah syurga neraka pun ada permulaan. Ya, semua makhluk ada permulaan. Ya. Kemudian, sebab itu dia kata tadi, manusia hidup dengan nyawa yang meresap dalam badan, maka mereka wajib merasai mati. Ya? Sebab itu mustahillah Allah Subhanahu wa taala tadi mati. Lawan kepada sifat hidup ni adalah mati. Ya? Wa dhidduha al-maut. Ya? Dalam kitab yang lain lah. Ya? Maknanya lawan kepada sifat hayat tadi mati. Mustahil lah. Maknanya kalau mustahil Allah Ta'ala ni mati. Ya? Kalau dia mati, macam mana dia nak bersifat dengan sifat kudrat? Ya, macam mana nak bersifat dengan sifat iradat? Ya? Berkuasa, menentukan, ya? Mengadakan, mematikan, menciptakan, mustahil. Ya? Jika Allah Subhanahu wa taala hidupnya dengan kerana nyawa, pasti Allah Subhanahu wa taala juga akan merasai mati. Ni ya, perenggan yang seterusnya tu. Ya. Hal ini kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Ya. Apa kaitan ni dengan ayat tadi? Ayat di atas tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai mati. Maka mustahillah ya Allah Taala tu hidup dengan nyawa. Ya, sebab yang Allah Taala janji dah, yang bernyawa itu pasti akan mati, mustahil. Ya. Maka mati itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya dapat kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat hayat, yang ini hidup, namun tidak sama dengan hidup makhluk yang diciptakan. Ya. Jadi mudah kita faham. Ya. Bila kita banding dengan makhluk, kita ni hidup disebab Allah Ta'ala beri nyawa. Masa bila Allah Ta'ala beri nyawa pada kita, ya, ketika kita dalam rahim ibu kita, ya, dalam tempoh 40 hari yang ketiga, kan? Ya, 40 hari yang pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga. 120 hari tu.
ya. Allah Ta'ala tiupkan roh, diberi nyawa, ya, kita dalam rahim ibu kita, barulah kita hidup, ya. Sifat hayat yang ada pada Allah Azza wa Jalla juga tidak memerlukan kepada penciptanya dan tidak bergantung kepada faktor luaran bagi mengekalkan sifat hayat tersebut seperti makanan, oksigen dan sebagainya. Sifat hayat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memerlukan kepada penciptanya. Tak perlu, ya. Allah Ta'ala hidup ni ada pula yang menciptanya, tak perlu, ya. Kalau ada penciptanya maknanya lemahlah, ya. Lemahlah, maka mustahil, ya, mustahil, itu mudah kita faham, ya. Dan tidak bergantung kepada faktor luaran, ya, macam kita bergantung kalau, ya, pada kebiasaan lah, pada ghalibnya. Berapa lama manusia boleh hidup? Kita tengok gempa bumi di Turki lah, ya. Di Turki, ya, gempa bumi di Turki. Berapa lama mereka ni boleh hidup tanpa makanan, ya. Saya ingat dalam tempoh seminggu je lebih kurang, ya. Itu paling lama lah saya ingat kan. Seminggu tak makan, tak minum, terperangkap dalam runtuhan tu. Kebanyakan yang ditemui semuanya meninggal dunia. Yang ditemui masih hidup ini, itu atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Banyak jugalah, ya, ada beberapa peristiwa yang luar biasa, ya, yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menunjukkan kekuasaannya kepada kita, ya. Bayi, ya, kanak-kanak yang terperangkap dalam runtuhan, ya. Ada yang beritahu, ada orang yang berpakaian serba putih, ya, memberi, ya, makan dia, ya, setiap hari waktu terperangkap dalam runtuhan. Ini semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menunjuk pada kita. Tetapi pada zahirnya, pada ghalibnya, pada kebiasaannya, yang kebanyakan mangsa ni dah seminggu, selepas seminggu tak dapat diselamatkan ni, kebanyakannya mati, ya. Sebab apa? Sebab jadi kita tadi ni, kita makhluk ni bergantung kepada faktor luaran, ya. Makanan, minuman, oksigen, ya. Kalau kita ni diletak dalam satu bilik, kemudian oksigen tu disedut daripada dalam bilik tu, divacuumkan oksigennya, maka pada zahirnya maka tak dapat kita bertahan, ya, untuk hidup, ya. Itu lumrah, ya, yang ada, kecualilah, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa kita bergantung? Kita bergantung kepada, ya, faktor luaran, ya, makanan, oksigen dan sebagainya, ya. Sebab itu bila kita tengok apa orang menyelam, ya, para penyelam dalam laut dalam ni, dia kena bergantung pada oksigen, ya, untuk terus hidup, ya. Dia di dalam air sana, dalam berapa puluh meter di apa dasar lautan tu, ya. Itu kita bergantung. Itu nampak nak tunjuk kita ni lemah, ya. Bila kita ingat begitu, nak tunjukkan bahawa kita ni, kehidupan kita ni sangat terhad. Dahlah nyawa kita ni tak panjang, ya. Nak hidup ni pun kita kena bergantung dengan, ya, faktor-faktor luaran. Sebab itulah, ya, kita semua kita ni lah, ya, tiap-tiap hari fikir nak makan, kan. Celik mata, ya, fikir nak makan, ya. Nampak tak, ya? Bergantungnya kita kepada faktor lain. Sedangkan makhluk yang mencipta kita tak perlukan semua tu. Kita makhluk ni lah yang perlu kepada faktor keliling kita. Udara yang kita sedut, ya, makanan yang kita beli ataupun yang kita masak, ya, air yang kita minum setiap hari. Sebab itu hadirin hadirat sekalian,
bila kita nak makan tu disunatkan baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nak tunjukkan lemahnya kita ni. Kita bersyukur dapat makan tu. Ya. Alhamdulillah ya, sihat badan kita. Ya, dapat kita bekerja. Kan? Lepas makan pula, alhamdulillahillazi at'amana. Kita baca doa pula, bersyukur kita dapat rezeki. Ya. Sebab nak tunjuk yang kita faham bila kita mengaji tauhid ni, kat situlah kita nak guna tu. Nak faham tu betapa lemahnya kita ni dalam umur pendek, nak meneruskan kehidupan pun kena bergantung dengan benda-benda lain tadi. Makan, minum. Ya, makan minum tu pula kadang-kadang kita tak boleh ambil sendiri, kan? Orang lain pula tolong masak untuk kita, kita beli di kedai, orang lain pula tolong jual. Semuanya kita ni bergantung kepada orang lain. Orang lain ataupun bergantung kepada faktor persekitaran kita. Ya. Nak makan nasi, ada pula orang tolong tanam padi, kan? Tanam padi, tuai padi, mesin padi jadi beras, jual di kedai, baru dapat kita beli. Berapa banyak proses tu nak sampai ke kita jadi nasi, ya? Nak kena masak pula, nak masak kena ada air pula, nampak, ya? Jadi hadirin hadirat sekalian, kalau kita berfikir, dapat kita fikirkan begini, betapa kita punya hayat ataupun sifat hidup kita ni bergantung kepada banyak faktor. Walhal Allah Subhanahu wa taala sifat hayatnya yang tidak bergantung dengan sesuatu pun, ya. Betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bersifat dengan sifat hidup, dengan sifat kudrat, dengan sifat iradatnya, ya, dengan sifat ilmunya. Jadi bila kita boleh faham begitu, inilah yang mendatangkan menjernihkan tauhid kita, ya, dapat kita berfikir, dapat kita bertadabbur, dapat kita merenung, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya, ya. Bila kita faham begitu, barulah kita dapat waktu dalam ibadah kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki secukupnya kepada kita, malah berlebih-lebih pula rezeki kita, ya. Kadang kita dikurniakan rezeki yang berlebih-lebihan, kadang-kadang kita sampai membazir dan sebagainya, ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ini sebab itu mustahak kita mengaji tauhid ni. Ya, mustahak kita mengaji tauhid, kita nak bawa kefahaman tauhid tu dalam kehidupan kita, ya. Dalam ibadat kita, ya, kita faham apa yang kita ucap, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallah, ya, kita bertasbih dalam rukuk kita, dalam sujud kita, semuanya ada makna. Kita baca Al-Fatihah kita, ya, semuanya ada makna, ya, kita faham bagaimana, ya. Kita nak daripada situlah, ya, zikir kita, ya, la ilaha illallah, salawat kita, ini belum cerita lagi dengan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah kita kepada kenabian, an-nubuwah. Nanti insya-Allah kita akan sampai balik, ya. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ya. Kita sambung, ya. Tadi ni, ya. Jadi kita manusia ni bergantung tadi hayat kita kepada faktor luaran, ya, seperti makanan, oksigen dan sebagainya. Ulama tauhid memasukkan perbahasan sifat hayat dalam kategori sifat ma'ani. Kerana tidak dapat digambarkan sesuatu itu boleh bersifat dengan berkuasa, kudrat, berkehendak, iradat, mengetahui ilmu, mendengar, sama, melihat, basar dan berkata-kata, kalam, ya, jika tidak memiliki sifat hidup, ya. Jadi maksud di sini kesimpulan ulama tauhid, macam mana Allah Subhanahu wa taala
memiliki sifat-sifat ma'ani yang lain kalau tak ada sifat hayat ni. Ini kesimpulan dia. Ya. Kudurat, iradat, ilmun, sama, basar dan kalam tadi. 6 sifat ma'ani yang lain ni. Ya. Jadi kita belum buat kesimpulan begitu. Ya. Mustahil jika Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak hidup, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain. Dalil bagi sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil akal tadi kita dah bicaralah dah. Mustahil kita pada akal kalau Allah Taala ni mati, boleh mati dan sifatnya mati, bagaimana pula dia nak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain tadi? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menciptakan dunia yang begitu indah ni kalau dia bersifat dengan mati? Mustahil, wa'iyyazubillah. Dalil Al-Quran, dalil akal ni kita boleh fikirlah, insya-Allah kita boleh buat kesimpulan. Dalil bagi sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih. Surah Al-Furqan ayat 58, yang bermaksud, dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan yang hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah memujinya. Surah Al-Furqan. Kalau kita melafazkan Al-Asma'ul Husna pun ada, nama-nama Allah antaranya Al-Hayyul Qayyum, hidup, lagi perkasa. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ya Hayyun ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup dan yang mentadbirkan sekalian makhluknya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Ini sebahagian daripada hadis yang inilah, matan hadis yang bersambung dengan matan-matan yang lain. Yang ketiga, ijma', golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat hayat, bersifat hidup. Ini tak ada pertikaian lah di kalangan ulama. Jadi kesimpulan dalam bab hayat ini, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, hayat ini, di dalam perbahasan ini wajib bagi setiap manusia untuk beriman dan memahami akan sifat hayat, ini sifat hidup bagi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengelakkan salah faham di dalam mentafsirkan maksud hidup bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana mustahil bagi Allah itu bersifat hayat yang baharu, hayat yang hidup yang menyerupai hayat yang ada pada makhluk ciptaannya. Mustahil tadi, maknanya mustahil sifat hayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi memerlukan nyawa dan sebagainya seperti makhluk, mustahil. Jadi insya-Allah hadirin hadirat sekalian, saya kira sifat hayat ini mudah untuk kita faham, dan insya-Allah kita boleh serap kefahaman ini yang mustahak, yang mustahak kita faham tadi. Sifat hayat ini tak sama macam hayat ataupun sifat hidup kita makhluk, yang diberi nyawa untuk hidup, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sifat hayatnya qadim, sejak azali, tidak ada permulaan, dan baqa, lagi baqa, tidak ada kesudahan. Jadi hadirin sekalian, kalau tak ada soalan, saya terus masuk pada muka surat 142, iaitu sifat sama' dan basar, sifat yang kelima dan keenam dalam sifat ma'ani. Okey, sekiranya ada jemaah yang ingin mengajukan soalan sebelum Ustaz teruskan kepada sambungan kuliah kita, silakan. Kalau ada permasalahan ataupun apa saja yang ingin diaju, silakan. Yang berkaitan tadilah kalau ada, yang berkaitan pengajian tauhid kita ni. Tak ada, insya-Allah semua boleh faham,
Alhamdulillah. Maknanya okey, Datuk boleh teruskanlah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. InsyaAllah kita sambung ke surat 142 iaitu sifat sama' dan basar. Ya. Bila kita lihat tajuk tu sifat sama' dan basar disekalikan, ya. Saya melihat dalam kitab yang lain juga, ya, sifat sama' dan basar ni pun disekalikan. Ya, dalam kitab Risalatul Tauhid, Risalah Al-Bajuri fi Tauhid pun disekalikan, ya, perbahasannya itu sama' dan basar. Macam sifat kudurat dan iradat, ya. Sifat kudurat dan iradat yang kita bahas sebelum ni kan, kudurat dan iradat disekalikan, ya, sebab dia ada kaitan, ya. Begitu juga dengan sifat sama', ya, sama' dan basar, ya, mendengar dan juga melihat, ya. InsyaAllah kita baca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Was-sam'u wal-basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat, ya, sifat yang ke-11 dan ke-12. Sama' dan basar yang ini mendengar dan melihat, kedua-duanya berta'alluq dengan sekalian yang mawjud, ya. Ini ada ta'alluq dia, ya. Kita tengok syarah, ya. Kita tengok keterangan. Sifat sama' dan basar termasuk di dalam kategori sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani yang 7, ya. Kudurat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, ya. Sifat sama' itu ini diartikan dengan sifat mendengar, dan sifat basar diartikan dengan sifat melihat. Sifat sama' dan basar ini adalah dua sifat yang berta'alluq dengan sekalian yang maujud, ya. Sekalian yang ada lah, ya, yang maujud, ya. Kita tengok, ya, sifat sama' dan basar diartikan huma sifatani qadimatani qaimatani bidzatihi ta'ala yankashifu bihima al-mawjud. Lebih kurang matan ini dalam risalah Al-Bajuri fi Tauhid, ya. Kita tengok maksud dia apa. Maksud dia ni, sifat sama' dan basar diartikan yang bermaksudnya kedua-duanya adalah sifat yang qadim, ya. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala ni qadim, ya. Qadim tak ada permulaan. Mustahak kita faham tu, ya. Bila kita faham maksudnya qadim, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat. Kita faham yang kita punya makhluk ni, kita pun mendengar dan melihat. Bila kita dapat mendengar, bila kita dapat melihat, bila kita dapat mendengar dan kita dapat melihat, mana dulu mendengar, ya, kita makhluk ni lah, cerita makhluk dulu, nanti baru senang, mudah kita faham. Mendengar dulu, ya. Dalam surah As-Sajdah, ya, disebut sam'a wal basar, ya. Mendengar dulu, ya. Kita mendengar sejak bila? Sejak dalam rahim ibu lagi dah mendengar lah, kan, ya. Dah diberi dah sifat tu, ya. Kemudian kita dapat melihat ni bila kita dah lahir baru dapat melihat, ya. Ya, betul, ya. Sebab itu bila dalam rahim ibu disunatkan, ya, disunatkan ibu tadi bercakap dengan baik-baik, ya, perkataan yang baik-baik, membaca Al-Quran, ya. Orang di sekeliling pun sama, ya, dalam keluarga tu, ya, bercakap perkara yang baik-baik, ya. Sebab bayi dalam kandungan tu dah diberi dah sifat mendengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nampak, ya. Nak tunjuk apa ni hadirin hadirat sekalian? Mendengar ke, melihat ke, kita makhluk ni
kita baru itulah maknanya bila kita dah hidup dalam rahim ibu tu barulah kita dapat sifat mendengar. Kemudian kita dah lahir, barulah kita dapat sifat melihat. Itu pun kalau Allah Ta'ala tak lahirkan bayi itu buta. Ya? Nampak tak dekat situ? Nak tunjuk apa ni hadirin hadirat sekalian? Sifat mendengar, melihat makhluk ni adalah bukan qadim. Dia bermula, ada permulaan. Asalnya tak ada. Asalnya kita tak mendengar pun. Ya. Masa kandungan tu dalam perut ibu tu, sebelum diberi nyawa tak mendengar pun. Kan? Ya. Ada permulaan, ada pengakhiran, betul. Ya. Nak menunjukkan kita ni makhluk. Tetapi sifat yang ni sebut dalam muka surat 143 tadi ni. Huma sifatani qadimatani. Kedua-duanya adalah sifat yang qadim. Tak ada permulaan. Tak dapat kita nak bayang lah. Tak ada permulaan. Ya. Betapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mendengar dan melihat. Ya. Kedua-dua sifat ini qadim. Tak ada permulaan. Yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbuka dengan kedua-duanya itu segala yang maujud. Yang terbuka. Dia diterjemah tadi ni qa'imatani bidzatihi ta'ala yang kashifu bihima al-maujud. Ya. Yang terbuka dengan kedua-duanya itu segala yang maujud. Kalau kita baca tak faham. Ya. Yang lebih nak faham lagi maksud yang kashifu tadi ni yang meliputi. Ya. Inkishaf ni maknanya meliputi. Ya. Maknanya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang qadim tadi ni, yang mendengar dan yang melihat tadi ni. Ya. Meliputi kedua-dua sifat ni segala yang maujud. Ya. Kita baca syarah yang bawah tu, insya-Allah kita boleh faham. Ya. Maknanya meliputi. Ya. Segala yang maujud ni. Segala yang maujud ni boleh mendengar, boleh melihat dengan sifat apa? Sifat mendengar dan melihat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu kepahaman. Satu kepahaman yang lain iaitu yang kita nak faham di sini, apa maksud yang kashifu, yang kashifu bihima al-maujud, meliputi segala yang maujud. Maknanya sifat sama' dan basar ni, sifat mendengar dan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni meliputi segala yang maujud. Maknanya semua yang maujud ini, semua yang ada ni tidak terlepas. Tak terlepas daripada pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak terlepas. Sebab semuanya diliputi. Ya, diliputi oleh sifat sama' dan basar tadi ni. Tak ada satu pun terlepas. Tak ada satu perkara sama ada tersembunyi, sama ada yang tertutup dan sebagainya, terselindung ke, tak ada. Semuanya dalam pendengaran dan juga penglihatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Berdasarkan takrifan ini dapat disimpulkan bahawa sifat sama' dan basar itu adalah dua sifat yang qadim. Disebut dalam kurungan, tiada permulaan. Saya dah sebut tadi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan kedua-dua sifat ini, segala zat dan sifat yang baharu serta zat dan sifat yang qadim dapat dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa terlindung oleh sesuatu pun. Ini yang disebut yang kashifu tadi ni, yang meliputi tadi ni. Ya. Segalanya dapat didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dengan sifat yang qadim tadi ni. Sifat sama' dan basar yang qadim tadi tanpa terlindung oleh sesuatu pun. Walaupun diletak hadangan yang begitu kukuh. Walaupun di dalam bangunan yang temboknya tebal 10 kaki ke 20 kaki ke, tetap dapat didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Ingat tu boleh mudah kita faham. Menurut pendapat yang muktamad, paragraf yang ketiga, muka surat 143, menurut pendapat yang muktamad, Allah Azza wa Jalla mendengar dan melihat setiap yang ada. Namun ada juga pandangan yang mengatakan sifat mendengar Allah Subhanahu wa taala hanya kepada suara. Namun ia adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Maknanya apa? Kita cakaplah mati pun Allah Ta'ala dengar. Ya. Biasa kan kita berkata-kata dalam hati. Kita tak suarakan. Jadi pendapat yang muktamad, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat setiap yang ada. Nah, pendapat yang lemah tadi ni yang mengatakan sifat mendengar Allah Subhanahu wa taala ni hanya kepada suara. Itu pendapat yang lemah. Kita tak pakailah pendapat ni, yang lemah ni. Yang kita pakai ni pendapat yang kuat tadi. Semua ni tidak terlindung. Yang tidak terlindung sesuatu pun daripada pendengaran dan juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana jikalau Allah Subhanahu wa taala cuma mendengar suara, maka akan jadilah Allah Taala itu lemah. Ini dalil akal dia. Ketika manusia berbisik di dalam hatinya, maka tiada siapa yang mendengar melainkan manusia itu sendiri, kerana bisikan hati tidak bersuara. Dan jika kita mengatakan demikian, pastilah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu bisikan hati kerana sifat mendengarnya bertakluk kepada suara. Maka pandangan yang mengatakan bertakluk dengan segala yang maujud adalah lebih tepat. Maknanya tak ada batasan. Yang kita nak faham di sini, pendengaran dan juga penglihatan Allah Subhanahu wa taala ni tak ada batasan. Sebab semuanya meliputi tadi ni. Inkisyaf tadi ni. Tak ada satu pun yang terlepas daripada pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menambahkan keyakinan kita ni, bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala boleh mendengar walaupun kita tak bersuara, walaupun kita berkata-kata dalam hati. Macam mana kita nak dapat faham tu, nak dapat keyakinan tu? Satu tadi dalil akal tadilah yang disebut dalam kitab ni. Kalau Allah Ta'ala tak dapat dengar suara hati kita, nescaya lemahlah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil akal. Kita boleh faham kat situ. Nak menguatkan kepahaman kita ni. Bahkan kadang-kadang manusia sendiri pun ada yang Allah Ta'ala beri kelebihan boleh mendengar suara hati orang lain. Siapa yang Allah Ta'ala beri kelebihan ni? Contohnya para Nabi dan Rasul, para waliullah. Baru ni saya baca kisah Tuan Guru Haji Ondot. Tuan Guru Haji Ondot ni seorang ulama terkenal ni di wilayah Johor, dalam daerah Kuala Pilah lah. Tak jauh dari kampung saya. Alhamdulillah saya sempat bertemu dengan beliau lah waktu beliau masih hidup lagi. Waktu tu saya bersekolah lagi. Dibawa oleh pak cik saya, bertemu dengan beliau di rumah beliau di Kampung Dingki Inas, Johor. Apa yang istimewa hadirin hadirat sekalian, Tuan Guru ni
Saya nak pergi tu walaupun waktu kita sekolah, masa tu kita nakal. Dan kita tahu bahawa tuan guru ni bertaraf waliullah. Dia boleh baca hati kita. Ya. Dia boleh baca hati kita. Banyak kisah-kisah dia. Orang yang ada masalah, ya, sampai depan dia tak payah cerita dah masalah. Dia boleh baca dah hati kita. Ini Allah Ta'ala, itu manusia biasa. Ya. Manusia biasa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kelebihan. Dia boleh dengar, ya, suara hati kita. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pencipta, yang maha menguasai. Ya, itu nak menambahkan keyakinan kita. Sedangkan manusia sendiri pun ada yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kelebihan, boleh membaca isi hati kita. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat, ya, maha mendengar dan maha melihat ni. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, masa pun dah terlajak dah ni, ya, dah terlajak. Insya-Allah nanti insya-Allah kita sambung lagi, pada minggu hadapan. Saya kira saya berhenti di situ dulu. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak gambarannya, sifat hayat tadi dan juga sifat sama' dan basar ini. Nanti insya-Allah kita bincang lanjut, termasuk, ya, bab ta'alluq tadi ni. Ta'alluq bagi sifat sama' dan basar tadi, ya. Hadirin dan sekalian, ya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf, ya. Mungkin pencerahan saya, ya, tak dapat diserap oleh hadirin dan sekalian. InsyaAllah tak apa, insyaAllah kita pelan-pelan, mudah-mudahan sikit sebanyak dapat kita faham sekurang-kurangnya yang asas yang kita nak guna dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf atas salah silap. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah semula kepada pengacara majlis. Amin, Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran Yang Amat Arif Datuk Abbas bin Nordin yang telah pun menyampaikan syarah merujuk kepada kitab Syarah Matan Al-Barahin, itu pengajian tauhid kita. Dan pada malam ini fasal berkaitan dengan hayat, iaitu sifat hidup, dan juga sama' dan basar, iaitu mendengar dan melihat. Jadi mudah-mudahan kita dapat faham apa yang disampaikan. Contohnya sifat hidup, kita perlu bergantung kepada beberapa faktor luaran, dan Allah sebenarnya tidak memerlukan semua itu. Dan betapa kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia wajib beriman dengan Allah, dengan sifat-sifat yang telah kita pelajari tadi. Jadi mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi barakah, dan kita sebenarnya merasa bertuah dapat bersama dengan Yang Amat Arif Datuk Abbas yang beri keterangan, kesimpulan dan huraian yang begitu baik yang disampaikan oleh beliau. Teruskan bersama dengan kuliah-kuliah bersama dengan Yang Amat Arif di pengajian tauhid kita pada kuliah-kuliah akan datang. Dan terima kasih kepada tim Gema Iman dan juga kepada para jemaah yang telah pun dipilih oleh Allah untuk berada di kuliah Maghrib kali ini. Dan kuliah Isyak kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar. Kuliah Isyak begitu rupanya kisah Nabi Adam. Jadi teruskan bersama dengan kuliah yang kita anjurkan. Dan sebagai penutup tirai untuk kuliah Maghrib, sekali lagi dipersilakan Yang Amat Arif Datuk Abbas Nordin untuk mungkin baca doa supaya terang hati lagi para jemaah semua, dan juga tasbih kafarah, dan juga menutup dengan surah Al-As. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon undur diri dulu. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Arif, Datuk dan semua jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Datuk. Ustaz. Terima kasih Terima Ustaz. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Semua Terima sabar. kasih Datuk. Terima kasih Bunda. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum.